Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Rofizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Dulian Syamat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia. Masyarakat sehat mampu menyumbang kepada kemajuan negara. Dulian Teraman Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah ibni ke bawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 antara DP MMFC dengan Melaka FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah, Berakas. Berangkat sama Paduka-Paduka Adinda Dulian Syamat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Dulian Syamat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan Dulian Syamat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Perlawanan berkesudahan di PMMFC dan Melaka FC seri satu sama. Di PMMFC seterusnya akan beraksi menentang Kuching City FC dalam saingan Piala Malaysia di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah pada 7 Februari ini. Sebentar tadi. Lepas lama dia menanti. Ada tolakan daripada belakang dan rembatan. Jejak larian daripada Wang Il. Dapat dia mengumbat cross. Satu peluang masuk. Itulah yang dimahukan. Anugerah Piawaian Pelancongan ASEAN diadakan untuk mengiktiraf dan menghargai kecemerlangan dalam pelancongan, mengetengahkan pematuhan kepada standard kualiti, amalan kelestarian dan pencapaian yang boleh dicontohi oleh pertubuhan pelancongan. Selain itu, anugerah juga merupakan sebahagian daripada usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan dan daya saing ASEAN sebagai destinasi berkualiti tinggi. Majlis penyampaian anugerah diadakan di Cebu, Filipina baru-baru ini sempena Forum Pelancongan ASEAN 2026. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, menyampaikan anugerah bagi peserta negara Brunei Darussalam. Antara penerimanya, Hotel Radisson dipilih bagi kategori Hotel Hijau ASEAN. Dewan An-Nora Hotel Radisson dan Dewan Utama Indra Samudra The Empire Brunei dipilih bagi kategori bilik mesyuarat. Anugerah ASEAN MICE kategori tempat pameran diberikan kepada Dewan Utama Indra Samudra The Empire Brunei dan Pusat Persidangan Antarabangsa BRIDEX. Anugerah tersebut mencerminkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk menyampaikan hasil pengalaman berkualiti pelancong antarabangsa serta berusaha meletakkan negara sebagai destinasi pelancongan berkualiti tinggi dan menarik. Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian penyelidikan, dokumentasi dan pengiktirafan menganjurkan peraduan fotografi sempena Malam Gemilang UBD Drone Show dan persembahan bunga api di Jerudong Park Garden. Penyampaian hadiah bagi para pemenang peraduan tersebut diadakan pagi tadi di Pusat Sejarah Brunei. Penyampaian hadiah cenderamata dan sijil penghargaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Johan bagi kategori A dimenangi oleh Awang Muhammad Sufri bin Awang Osman. Manakala Johan bagi kategori B disandang oleh Awang Nur Hazmi bin Haji Razali. Peraduan merupakan salah satu platform kreatif yang menyediakan peluang kepada individu untuk mengekspresikan pandangan dan emosi melalui medium
visual dan penulisan, seterusnya memperluas apresiasi seni serta melahirkan bakat baharu yang berpotensi diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Peristiwa Isra' dan Mi'raj memberi penekanan terhadap kepentingan menjaga solat dan memantapkan keimanan. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Kerja-kerja pembaikan segera paim utama di Kampung Batang Mitos, bekalan air bersih ke sebahagian besar daerah Brunei dan Muara kini dalam fasa pemulihan. Kementerian Pembangunan dalam siaran medianya memaklumkan beberapa kawasan telah pun menerima bekalan air seperti kawasan Brakas, Lambak Kanan, Jalan Pasir Brakas, Kampung Serusum, Kampung Bunon, Kampung Telanai, Kampung Tungku, Kampung Beribi, Kampung Junjungan, Kampung Masin, Kampung Bebatik Kilanas, Kampung Melaun, Kampung Pangkalan Batu, kawasan Kampung Rimba, Kampung Gadong dan Kampung Katong. Manakala pengagihan bekalan air daripada tangki-tangki lain masih diteruskan dan disegerakan, Jabatan Kerja Raya JKR menyarankan orang ramai yang mempunyai tangki persendirian untuk melaksanakan kerja-kerja flushing bagi memastikan ia sentiasa dalam keadaan yang bersih. Dalam pada masa yang sama, Jabatan Kerja Raya dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan lain seperti pasukan bomba dan penyelaman telah pun melaksanakan kerja-kerja flushing di lokasi-lokasi yang dikenal pasti bagi menstabilkan tekanan serta memastikan kualiti air sistem agihan berada pada tahap yang memuaskan. Kementerian Pembangunan ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama agensi-agensi yang turut sama berganding usaha, khususnya Kementerian Pertahanan, Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Jabatan Bomba dan Penyelaman dan Jabatan Bandaran, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, para sukarelawan daripada Yayasan Sultan Hassan Al-Bolkiah, Persatuan Bulan Sabit Merah, Penuntun Laksmana College Brunei yang turut menyumbangkan tenaga, rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, pihak swasta dan kemasyarakatan serta para petugas di lapangan. Kementerian Pembangunan juga merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada orang ramai atas sokongan dan kesabaran yang berterusan serta kerjasama dalam menyebarkan maklumat yang dikeluarkan secara rasmi oleh kementerian berkenaan. Kerjasama dan sokongan daripada semua pihak amatlah dihargai dan mencerminkan semangat perpaduan dalam menghadapi situasi ini bersama-sama. JKR juga memaklumkan pusat penerimaan bantuan bagi kakitangan yang terlibat di lapangan kini ditutup. Berikutan gangguan bekalan air sebelum ini, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna telah menjalankan pemeriksaan dan pemantauan di premis-premis perniagaan terutama sekali bagi penjualan air botol. Pemeriksaan dilaksanakan bagi memantau harga dan memastikan peniaga mematuhi peruntukan undang-undang dan tidak mengambil kesempatan daripada keadaan semasa dengan menaikkan harga secara berlebihan atau tidak munasabah ke atas barangan dan perkhidmatan, terutamanya barangan keperluan asasi yang mengalami peningkatan permintaan. Para peniaga diingatkan supaya tidak mengambil kesempatan terhadap gangguan sementara bekalan air. Sebarang kenaikan harga yang tidak munasabah dan membebankan pengguna dipandang serius dan boleh menjadi satu kesalahan di bawah perundangan perlindungan pengguna yang sedia ada. Orang ramai yang berdepan dengan isu kenaikan harga berlebihan atau tidak munasabah adalah dialu-alukan untuk menyalurkan aduan tersebut kepada Jabatan Hal Ehwal Pengguna melalui talian Darussalam 123 atau melalui email
aduanpengguna@jpes.gov.pn. Sebarang aduan hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan seperti resit pembelian, gambar harga atau maklumat lain yang berkaitan bagi memudahkan penelitian atau tindakan penguatkuasaan selanjutnya. JPES akan terus melaksanakan pemantauan dan akan mengambil tindakan penguatkuasaan yang bersesuaian bagi melindungi kepentingan pengguna serta menggalakkan amalan perniagaan yang adil dan beretika. Bagi memperingati peristiwa besar Islam serta mensyukuri nikmat kemudahan ibadah yang disediakan bagi penduduk kampung dan sekitarnya, awal pagi tadi Masjid As-Salam mengadakan majlis ceramah Isra' dan Mi'raj. Majlis bersempena setahun penggunaan masjid tersebut diadakan di masjid berkenaan Kampung Junjungan. Hadir yang berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Ceramah khas bertajuk Hikmah serta Pengejaran Peristiwa Isra' dan Mi'raj antara lain menekankan kepentingan menjaga ibadah solat dan memantapkan iman sebagai pengajaran utama daripada peristiwa agung tersebut. Juga diadakan tamu As-Salam, anjuran Majlis Perundingan Kampung Junjungan bersama pihak takmir masjid yang diadakan di pekarangan masjid berkenaan. Bagi memperingati Isra' dan Mi'raj peristiwa agung junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Az-Zakirin, rancangan perumahan negara Kampung Meragang mengadakan majlis ceramah khas. Majlis berlangsung semalam di masjid berkenaan. Ceramah khas antara lain menyentuh mengenai pengajaran yang dapat dipelajari dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj dan kepentingan solat dalam kesejahteraan hidup. Majlis diselajurkan dengan khatam Al-Quran yang disertai oleh ahli jawatan kuasa takmir masjid, kelas Al-Quran dewasa, kelas muslimah dan jemaah tadarus subuh. Masyarakat yang sihat menjamin pertumbuhan ekonomi dan produktiviti negara. Namun mengapakah penglibatan sektor bukan kesihatan dan orang ramai penting dalam melahirkan masyarakat sihat? Ikuti laporannya Wawasan Brunei 2035 kali ini bersama pewarta RTB Muhammad Daud Haji Tua. Melahirkan masyarakat sehat antara visi yang terkandung dalam matlamat kedua Wawasan Brunei 2035 iaitu menikmati kualiti kehidupan rakyat yang tinggi. Sumbangan tenaga kerja yang berpendidikan, mahir dan berkaliber mampu melaksanakan tugas dan membawa negara mencapai kemajuan. Dengan kesihatan masyarakat akan membantu kesihatan yang menyeluruh. Dan juga dari segi produktiviti, masyarakat yang sihat bantu perkembangan negara melalui peningkatan produktiviti dan juga pengurangan kos perbelanjaan. Kesihatan masyarakat penting kerana memastikan rakyat hidup berkualiti, produktif dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara serta mengurangkan beban kos kesihatan. Masyarakat sehat menyumbang kepada ekonomi, produktiviti dan melahirkan generasi berkualiti. Pelbagai usaha dilaksanakan untuk menangani sebahagian besar punca utama masalah kesihatan yang dihidapi oleh warga Brunei, iaitu penyakit tidak berjangkit. Pencegahan dan pengawalan penyakit-penyakit tidak berjangkit ini adalah salah satu keutamaan strategik
Kementerian Kesihatan bagi tahun 2019 hingga 2023. Ada beberapa dasar dan program yang telah dan sedang dilaksanakan. Yang pertama, Nutrition dan Physical Activity Guidelines bagi childcare center. So ini adalah garis panduan bagi penjagaan kanak-kanak ini untuk membuat aktiviti-aktiviti yang nyorang dapat diupuk dari kecil lagi. Selain itu, tadi juga ada Code of Responsible Marketing of Food and Beverages to Children in Brunei Darussalam, yang mana kita ni menjalankan restrictions dari segi marketing ataupun makanan-makanan dan minuman yang tidak sihat. Selain itu juga pun bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dalam memastikan penyediaan sarapan pagi bagi sekolah-sekolah yang menyediakan sarapan pagi ini, menyediakan sarapan pagi yang lebih sihat. Kesedaran dan pengetahuan tinggi mengenai isu kesihatan harus diterjemahkan kepada tindakan dan tingkah laku yang lebih positif. Ini kerana rakyat yang celik kesihatan mampu menjana pertumbuhan, sekaligus membantu negara untuk merealisasikan matlamat wawasan Brunei 2035. Laporan Muhammad Dan Haji Tua untuk Berita RTB. Pameran Hari Polis yang diadakan selama 2 hari sempena sambutan Hari Polis ke-105 tahun menampilkan pelbagai pengisian interaktif. Dianjurkan oleh pasukan polis Diraja Brunei, pameran berlangsung di Stadium Hassan Al-Bolkiah, Polis Gadung. Pameran menjadi platform mendekatkan pasukan polis dengan masyarakat. Pameran disertai oleh Jabatan dan Formasi Pasukan Polis Diraja Brunei, Persatuan Keluarga Polis Diraja Brunei Pekerti serta beberapa agensi penguatkuasaan undang-undang, antaranya Jabatan Penjara, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dan bahagian penguatkuasaan agama dan Jabatan Hal Ehwal Syariah. Juga diadakan demonstrasi operasi kepolisan, pameran kenderaan serta kaunter penerangan dan kesedaran jenayah untuk orang ramai. Puluh orang menyertai bengkel pengurusan jenazah kali ke-23. Bengkel dianjurkan bersama Al-Razak Kifayah Management, Masjid Kampung Batong dan Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama. Bertemakan pakaian di alam barzah, perasmian bengkel berlangsung pagi tadi di Masjid Jeffrey Bolkiah, Kampung Batong. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Bengkel bertujuan memberi pendedahan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan fardu kifayah, khususnya dalam aspek pengurusan jenazah. Sememangnya untuk memperkasakan lagi ataupun menguatkan lagi kefahaman masyarakat kita ni mengenai dengan betapa pentingnya pengurusan jenazah ni, yang mana ia juga adalah merupakan orang kita ni akan meningkatkan lagi kesedaran yang persiapan ini sebenarnya perlu ada arah kita ni. Masjid An-Naim Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur Mengkubau pagi tadi mengadakan majlis khatam Al-Quran dan doa kesyukuran sempena setahun pembukaan masjid berkenaan. Haldar yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Seri Dewa Major Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Awang Haji Muhammad bin Haji Daud selaku penaung ahli jawatan kuasa takmir Masjid An-Naim. 100 peserta khatam terdiri daripada para pelajar kelas Al-Quran dewasa dan muslimah. Majlis berkebajikan ini diharap akan dapat menarik minat para jemaah dan penduduk kampung untuk sentiasa berdamping dengan Al-Quran, lebih-lebih lagi menjelang bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa dengan tawaran dan ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Setiap detik sepanjang bulan Ramadan adalah sebaik-baik masa untuk memperbanyakkan amal ibadah. Demikian antara intipati tazkirah semasa malam munajan anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-217. Tazkirah juga menyentuh mengenai kelebihan menghidupkan bulan Ramadan serta ganjarannya. Munajat juga disertai secara maya oleh ahli jawatan kuasa takmir dan para jemaah dari beberapa buah masjid seluruh negara serta warga kerja Kementerian Hal Ehwal Agama dan individu dari kediaman masing-masing. Dengan memperoleh 4,476 jatuhan pin terkumpul, pasukan daerah Brunei dan Muara menjuarai perlawanan bowling Piala Persahabatan antara jabatan-jabatan daerah serta penghulu mukim dan ketua kampung 2026. Perlawanan diadakan di Go Strike Bowling Centre, Seria. Perlawanan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri yang turut menyertai saingan 16 pasukan. Naib juara disandang oleh pasukan daerah Tutong. Manakala pasukan daerah Belait di tempat ketiga. Perlawanan diadakan bagi memperkukuh kerjasama melalui aktiviti sihat, juga menyertai ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kejohanan bola jaring antara kementerian-kementerian sempena Hari Perkhidmatan Awam kali ke-32 diteruskan dengan beberapa perlawanan. Kejohanan anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Persatuan Bola Jaring Negara Brunei Darussalam diadakan di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah, Berakas. Perlawanan menyaksikan pertemuan antara Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi kategori terbuka. Juga beraksi pasukan Kementerian Kewangan dan Ekonomi menentang pasukan Kementerian Hal Ehwal Agama. Manakala dalam perlawanan bagi kategori veteran menyaksikan pertemuan antara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan Kementerian Pembangunan. Strategi asas permainan termasuk kegagalan menyedahkan jaringan gol dan tidak menghalang hantaran lintang serta peranan beberapa pemain antara perkara yang disentuh oleh Ketua Jurulatih Brunei DP MMFC dalam sidang media semalam yang diadakan sejurus berakhirnya perlawanan menentang Melaka FC yang berkesudahan seri 1-1. Namun James Ronald McAllister bertegas DP MMFC akan terus membina strategi dan terus berkembang memperbaiki gerakan dalam permainan. Keputusan seri 1-1 menentang Melaka FC memberi pengajaran untuk DP MMFC akan terus menggunakan peluang memenangi perlawanan seterusnya. Sementara itu, Elavaransan Elagowan, Ketua Jurulatih Melaka FC terpaksa akur dengan keputusan seri semalam walaupun pasukannya juga mempunyai beberapa peluang untuk menjaringkan gol demi meraih 3 mata untuk memperbaiki kedudukan pasukan tersebut pada ketika ini.